Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini merupakan karangan yang bertemakan peringkat serantau ataupun ASEAN. Ini merupakan karangan pengajian am semester 3. Soalan yang pertama STPM ulangan 2013, soalan 18. Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ASEAN ditubuhkan untuk mempercepatkan proses pembangunan anggota dalam pelbagai aspek serta mewujudkan keamanan dan kestabilan politik di rantau ini. Soalan yang ini bagi ayat yang pertama merupakan hasrat penubuhan ASEAN. Kita akan lihat pada ayat yang kedua, bincangkan cabaran yang dihadapi oleh ASEAN dalam usaha mencapai hasrat tersebut. Jadi, fokus isu bagi soalan ini merupakan cabaran. Isu bagi soalan ini ialah kestabilan politik di rantau Asia Tenggara, manakala fokus isunya ialah cabaran. Idea yang pertama, berhadapan dengan konflik wilayah, berhadapan dengan konflik agama, masalah dalaman negara anggota, campur tangan kuasa besar dan persaingan ekonomi. Di bahagian pendahuluan, kita akan masukkan isu dan juga fokus isu bagi soalan tersebut. Cara yang paling senang, kita ambil daripada soalan tadi dan kita olah untuk dijadikan ayat pendahuluan. Ayat yang pertama bagi perenggan idea. Untuk cara yang paling selamat, kita akan copy semua yang ada kaitan dengan soalan tersebut, di mana kita akan letakkan juga hasrat ASEAN tadi. Contohnya, salah satu cabaran yang dihadapi oleh ASEAN dalam usaha mencapai hasrat, mempercepatkan proses pembangunan anggota serta mewujudkan keamanan dan kestabilan politik di rantau ini ialah berhadapan dengan konflik wilayah. Keadaan geostrategik negara ASEAN menyebabkan berlakunya pertikaian sempadan dan pertindihan tuntutan. Sebagai contoh, tuntutan Pulau Sipadan dan Lingitan antara Malaysia dengan Indonesia, Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan Singapura, serta tuntutan Kepulauan Spratly antara Malaysia dengan Vietnam, Taiwan, China, Brunei dan Indonesia. Cabaran yang kedua ialah berhadapan dengan konflik agama. Pelbagai konflik agama berlaku di serata negara ASEAN seperti di selatan Thailand, puak pemisah Abu Sayyaf di Filipina dan penghapusan etnik Rohingya di Myanmar. Contohnya, di selatan Thailand, pergolakan yang muncul pada tahun 2004 di Patani merupakan rentetan peristiwa konflik antara orang Melayu Islam Patani dengan kerajaan Thailand. Cabaran yang ketiga ialah masalah dalaman negara anggota. Masalah dalaman negara anggota seperti penyeludupan barangan dan pemerdagangan manusia sering terjadi di sempadan negara ASEAN. Misalnya, masalah penyeludupan dadah dan senjata api di sempadan Malaysia dengan Thailand serta aktiviti pemerdagangan manusia bagi tujuan pengabdian domestik secara paksaan dan penjualan bayi di sempadan Malaysia dengan Indonesia. Cabaran yang keempat ialah campur tangan kuasa besar. Penglibatan kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat dalam kalangan negara ASEAN tidak dapat dinafikan lagi. Misalnya, Singapura meminta bantuan Amerika Syarikat untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negaranya dan penempatan tentera Amerika Syarikat di Teluk Subic, Filipina. Hal ini sekaligus memberi ruang kepada kuasa besar ini untuk meluaskan pengaruh dan kuasanya di rantau ASEAN. Cabaran yang terakhir ialah persaingan ekonomi. Pengenalan kawasan zon ekonomi eksklusif EEZ khususnya di rantau ASEAN membawa kesan negatif kepada negara terbabit. Ini kerana EEZ menyebabkan pertindihan tuntutan kawasan ekonomi seperti kawasan perikanan, rizab khas asli dan pelancongan. Selain itu, kebanyakan negara anggota ASEAN menghasilkan produk yang sama dan hampir sama yang menyebabkan berlakunya persaingan di pasaran ASEAN. Di bahagian penutup, pelajar digalakkan untuk memulakan ayat tersebut dengan istilah kesimpulannya. Dan pastikan di dalam penutup kita ada isu, fokus isu dan sedikit cadangan. Soalan yang seterusnya, STPM 2015 soalan 18. Malaysia mendapat banyak manfaat sebagai anggota pertubuhan ASEAN. Soalan ini
fokus isunya ialah manfaat, manakala isunya ialah Malaysia sebagai anggota Pertubuhan ASEAN. Antara manfaatnya ialah menggalakkan kerjasama ekonomi, menggalakkan kegiatan kesenian dan kebudayaan, menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan, perkongsian teknologi dalam pelbagai bidang, memberi atau menerima bantuan kemanusiaan. Soalan ini sangat pendek. Jadi untuk penulisan pendahuluan, pelajar kena ada ayat yang lain untuk memanjangkan pendahuluan tersebut. Contoh pendahuluan, ASEAN merupakan pertubuhan yang dianggotai oleh negara-negara yang terletak di Asia Tenggara termasuklah Malaysia. Hasilnya, negara Malaysia mendapat banyak manfaat sebagai anggota pertubuhan ASEAN. Menggalakkan kerjasama ekonomi merupakan salah satu manfaat yang diperoleh Malaysia sebagai anggota pertubuhan ASEAN. Menerusi AFTA, barangan buatan Malaysia boleh menembusi pasaran negara anggota secara bebas dan menikmati pemansuhan tarif antara wilayah dan pemansuhan halangan bukan tarif. Malaysia juga menyertai segitiga pertumbuhan yang bertujuan untuk mempercepatkan pembangunan sumber alam di kawasan terbabit dan perluasan pasaran di sempadan negara yang berjiran. Manfaat yang seterusnya ialah menggalakkan kegiatan kesenian dan kebudayaan. Kegiatan pelancongan di Malaysia dapat dipertingkatkan lagi melalui pertukaran dan persembahan kesenian dan kebudayaan. Antara program yang dilaksanakan ialah Tabung Kebudayaan ASEAN dan Pesta Filem ASEAN. Misalnya, menerusi peruntukan Tabung Kebudayaan ASEAN, Malaysia telah memperkenalkan produk pelancongan baharu yang menjadi pameran warisan budaya bawah air ASEAN yang pertama dalam sejarah ASEAN. Selain itu, menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan, pengajaran dan pembelajaran dapat digiatkan dengan wujudnya kerjasama erat antara negara anggota ASEAN. Menerusi CMEO, pelbagai projek pendidikan telah diusahakan seperti Pusat Kajian Bahasa Inggeris di Singapura, Inovasi dan Teknologi di Filipina serta Pusat Pendidikan Rantau bagi Sains dan Matematik di Malaysia. Tambahan pula, perkongsian teknologi dalam pelbagai bidang. Perkongsian teknologi antara Malaysia dengan Thailand dalam industri pertanian amat membantu para petani moden bagi menghasilkan produk pertanian yang berkualiti dan berskala tinggi. Selain itu, menerusi kerjasama ASEAN tambah 3, perkongsian kepakaran teknologi pembuatan kereta dari Jepun telah membantu Malaysia dalam meningkatkan kemahiran tenaga pakar tempatan. Manfaat yang terakhir ialah memberi atau menerima bantuan kemanusiaan melalui kerjasama dalam ASEAN. Bantuan seperti tenaga sukarelawan, barang makanan serta barangan keperluan harian akan mudah disalurkan kepada mangsa bencana alam di sesebuah negara. Semasa Indonesia berdepan dengan ancaman gempa bumi dan tsunami di Sulawesi pada tahun 2018, Malaysia telah menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke kawasan bencana. Bahagian penutup, kita mulakan dengan ayat kesimpulannya. Jelaslah bahawa merupakan kata penegas. Pastikan ada isu, fokus isu dan sedikit cadangan. Soalan yang ketiga yang bertemakan peringkat serantau ialah STPM Ulangan 2015, soalan 18. Peranan penting Malaysia dalam pertubuhan ASEAN tidak terhad hanya untuk mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Bermaksud di sini, istilah tidak terhad hanya menunjukkan kombinasi 1+4, di mana kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan satu daripada idea tersebut. Soalan ini, isunya ialah peranan penting Malaysia dalam ASEAN. Fokusnya ialah kepada kerjasama dalam pelbagai bidang. Salah satunya ialah bidang ekonomi. Fokus isunya ialah kerjasama dalam bidang yang pertama dalam bidang ekonomi, yang kedua dalam bidang politik dan keselamatan, bidang sosial,
bidang kesenian dan kebudayaan serta bidang sains dan teknologi. Di bahagian pendahuluan, Malaysia memainkan peranan penting dalam pertubuhan ASEAN, ianya melibatkan kerjasama dalam pelbagai aspek. Peranan penting Malaysia dalam pertubuhan ASEAN melibatkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Menerusi AFTA, barangan buatan Malaysia boleh menembusi pasaran negara anggota secara bebas dan menikmati pemansuhan tarif antariwilayah dan pemansuhan halangan bukan tarif. Malaysia juga menyertai segitiga pertumbuhan yang bertujuan untuk mempercepatkan pembangunan sumber alam di kawasan terbabit dan perluasan pasaran di sempadan negara yang berjiran. Kerjasama yang kedua ialah dalam bidang politik dan keselamatan. Penyertaan Malaysia dalam ARF membolehkan penyelesaian konflik antara negara anggota dan mengatasi masalah jenayah rentas sempadan. Jumlah jenayah rentas sempadan dapat dikurangkan dan dibantras secara efektif. Malaysia turut menyokong penubuhan Zofan dan SIN WFZ dalam usaha memastikan keselamatan dan keamanan di rantau ini terus terpelihara. Kerjasama yang ketiga ialah dalam bidang sosial. Bidang ini meliputi bidang sukan dan pendidikan. Misalnya, Malaysia menyertai Sukan C yang merupakan sebuah tamasya sukan dwi tahunan yang membabitkan 11 negara Asia Tenggara. Sementara itu, menerusi bidang pendidikan, pelbagai projek pendidikan telah diusahakan seperti Pusat Kajian Bahasa Inggeris di Singapura, Inovasi dan Teknologi di Filipina, serta Pusat Pendidikan Rantau bagi Sains dan Matematik di Malaysia. Kerjasama yang keempat ialah dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Kegiatan pelancongan di Malaysia dapat dipertingkatkan lagi melalui pertukaran dan persembahan kesenian dan kebudayaan. Antara program yang dilaksanakan ialah Tabung Kebudayaan ASEAN dan Pesta Filem ASEAN. Misalnya, menerusi peruntukan Tabung Kebudayaan ASEAN, Malaysia telah memperkenalkan produk pelancongan baharu yang menjadi pameran warisan budaya bawah air ASEAN yang pertama dalam sejarah ASEAN. Kerjasama yang terakhir ialah dalam bidang sains dan teknologi. Perkongsian teknologi antara Malaysia dengan Thailand dalam industri pertanian amat membantu para petani moden bagi menghasilkan produk pertanian yang berkualiti dan berskala tinggi. Selain itu, menerusi kerjasama ASEAN tambah 3, perkongsian kepakaran teknologi, pembuatan kereta dari Jepun telah membantu Malaysia dalam meningkatkan kemahiran tenaga pakar tempatan. Di bahagian penutup, kita mulakan dengan istilah kesimpulannya. Jelaslah bahawa pastikan ada isu dan juga fokus isu serta sedikit cadangan. Soalan yang terakhir yang bertemakan peringkat serantau ialah STPM 2018 soalan 19. Untuk soalan ini, kita akan lihat pada ayat yang pertama iaitu kepentingan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. Untuk ayat yang kedua ialah peranan penting Malaysia untuk mengekalkan kestabilan dan keselamatan di rantau ini. Ini bermaksud isu bagi setiap fokus isu adalah berbeza. Jadi kita akan ikut isu bagi soalan-soalan tersebut. Fokus isu yang pertama ialah kepentingan, jawapannya menghalang percaturan kuasa luar dan menjamin kemajuan ekonomi. Fokus isu yang kedua ialah peranan Malaysia. Yang pertama, mengadakan rundingan pendamaian, mengamalkan konsep Zofan dan menyertai forum serantau ASEAN. Di bahagian pendahuluan, pastikan ada fokus isu dan juga isu masing-masing. Idea yang pertama, kepentingan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara dapat menghalang percaturan kuasa luar. Ketidakstabilan politik di rantau Asia Tenggara akan membuka peluang kepada kuasa luar untuk campur tangan dan meluaskan pengaruh mereka. Terkini, anggota ASEAN sekali lagi terpaksa berdepan dengan kesukaran untuk menyeimbangkan desakan dan pengaruh kuasa luar yang diterajui oleh Amerika Syarikat dan China, maka seluruh negara ASEAN perlulah berganding bahu untuk memastikan rantau ini kekal aman, berkecuali dan stabil.
Kepentingan yang kedua ialah menjamin kemajuan ekonomi. Kestabilan politik di sesebuah negara amat penting kerana ianya memberi kesan besar kepada ekonomi untuk terus berkembang yang sekaligus mendatangkan kesejahteraan kepada rakyat. Tambahan pula, suasana yang aman akan mengundang kemasukan pelabur asing ke dalam negara kerana para pelabur berasa yakin untuk menjalinkan hubungan perdagangan dengan Malaysia. Sehubungan itu, Malaysia turut memainkan peranan penting untuk mengekalkan kestabilan dan keselamatan di rantau ini. Salah satu peranan Malaysia ialah mengadakan rundingan perdamaian. Prinsip dasar luar Malaysia ialah berbaik-baik dengan semua negara, maka sebarang konflik antara negara perlulah diselesaikan secara rundingan dan menolak kekerasan dan paksaan. Malaysia turut mendukung prinsip penyelesaian sengketa dan kewujudan bersama secara aman dalam usaha menjamin keamanan dan mengelakkan pertumpahan darah di rantau ASEAN. Malaysia juga berperanan sebagai negara yang mengamalkan konsep Zoufan. Malaysia telah menyarankan supaya diwujudkan kawasan aman, bebas dan berkecuali atau Zoufan. Penubuhan ini telah diterima sebagai pendirian ASEAN yang diumumkan melalui Deklarasi Kuala Lumpur pada 27 November 1971. Objektif Zoufan adalah untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai satu kawasan yang bebas daripada pertelingkahan kuasa-kuasa besar, khususnya Amerika Syarikat dan China. Akhir sekali, Malaysia menyertai Forum Serantau ASEAN ARF. ARF adalah forum utama bagi dialog keselamatan di Asia yang menghimpunkan 27 buah negara yang mempunyai pertalian dalam keselamatan di rantau Asia Pasifik. Objektif AFR adalah untuk memupuk dialog yang membina dan rundingan isu-isu kepentingan bersama mengenai politik dan keselamatan. Di bahagian penutup seperti biasa, pastikan ada isu, fokus isu dan cadangan. Itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk karangan semester 3 yang seterusnya. Terima kasih.